once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, Tuan Pengurusi, ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, dan seterusnya hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya kita panjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi terus-menerus memberikan kurniaan dan nikmat kepada kita semua. Walaupun kita tahu sekarang kesemua kita berada dalam keadaan yang tidak berapa selesa, memandangkan kes jangkitan COVID-19 ni yang kita lihat semakin bertambah. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kesihatan kepada kita semua. Dan saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk kita mempertingkatkanlah SOP kita, kerana ia merupakan salah satu daripada usaha yang kita buat
dan selebihnya kita berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita dah pastikan kita semua telah divaksinkan dengan sekurang-kurangnya 2 dos. Dan selepas itu kita mempertingkatkan dari sudut pemakaian pelitup muka. Dan dengan kes jangkitan yang tinggi pada hari ini, kita disyorkan pula untuk memakai 2 lapisan. Sebab saya pun bawa tuan, ada 2 lapis tuan ni. Cuma masa kuliah tak boleh pakai 2 lapis, kan suara tak keluar pula. Habis kuliah kan pakai balik 2 lapis. Sebab apa? Kerana kita yakin dengan apa yang Quran sebut, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu sesudah daripada kita berazam, kita berusaha, maka selebihnya kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana alhamdulillah di tempat kita, di negeri kita khususnya, masih lagi kita dibenarkan untuk melakukan solat secara berjemaah. Sedangkan mungkin di sebahagian negeri-negeri lain mungkin ada yang masih lagi belum dapat. Maka kita telah diberi peluang ini, maka kita ambillah peluang ini sebaik-baik yang mungkin. Jadilah tempat solat kita tuan-tuan, untuk kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama, diri kita dulu kita minta diselamatkan daripada sebarang jangkitan penyakit COVID ini. Dan yang kedua, kita juga mohon supaya mudah-mudahan kes yang berlaku di negeri kita, di negara kita semakin hari akan semakin baik, semakin hari semakin baik, berkat daripada usaha semua pihak. Dan termasuklah apa yang kita juga buat di surau dan di masjid, kita berdoa dan meneruskan berdoa. Dan sebahagian tempat mungkin melaksanakan solat hajat, sebahagian tempat melaksanakan kunut nazilah sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah agar penyakit ini dapat diredakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyambung kuliah kita pada malam ini seperti biasa, menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Dulu saya pernah sebut pada tuan-tuan bahawa kitab ni kita baca lama dah tuan-tuan. Bukan selepas peristiwa COVID kita baca, tak. Sebelum COVID kita dah baca. Dan tajuknya sangat bersesuaian dengan kita, itu jagalah Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagamu. Diambil daripada hadis Ibnu Abbas, yang ketika mana Ibnu Abbas dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, dalam arti kata jagalah peraturan Allah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagamu. Maka dalam situasi sekarang tuan-tuan, kita semakin merasakan kita sangat memerlukan, kita sangat perlukan penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita. Kerana kita tahu betapa lemahnya diri kita, dan kita tahu betapa tak berupayanya diri kita tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita berhadapan dengan penyakit atau virus yang kita tak nampak, yang terlalu halus. Jika kita imbau dalam Al-Quran, jika tuan-tuan masih ingat tentang peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS yang berhadapan dengan Raja Namrud. Raja Namrud itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya memerintahkan seekor nyamuk je tuan-tuan, yang memasuki ke dalam telinga Namrud, dan akhirnya menyebabkan Namrud berasa tidak selesa. InsyaAllah tuan-tuan akan jumpa bab tu nanti. Kita akan jumpa bab tu,
pada perbahasan-perbahasan yang akan datang. Nyamuk tu kira besar juga lah daripada virus. Virus ni lagi kecil. Dan kita tak tahu di mana keberadaan dia. Maka itu menunjukkan bahawa kita sangat lemah. Maka benar apa yang Quran sebut, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia tu lemah. Kita rasa macam kita kuat. Tetapi bila Tuhan uji kita dengan satu perkara yang kita tak mampu nak atasi, tuan-tuan, maka di situlah kita tahu betapa lemahnya kita manusia sebagai hamba, yang sudah tentulah kita amat memerlukan Allah Ta'ala untuk melindungi diri kita semua. Baik, kita masuk pada hari ini, iaitu faktor yang keempat. Iaitu faktor yang keempat, masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu cinta yang agung. Sikit saya flashback tajuk yang kita baca dulu, iaitu walaupun kita berada pada tajuk yang pertama, cinta yang agung ini terbahagi kepada 4 faktor. Kita dah baca yang pertama, iaitu faktor yang pertama yang mendatangkan cinta yang agung, kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya ialah mereka yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ni dah habis dah, tuan-tuan, kita baca. Selesai dah, lama dah. Yang kedua ialah yang mendatangkan cinta yang agung ini, iaitu apabila manusia itu mereka bersikap zuhud terhadap dunia. Maksud bersikap zuhud terhadap dunia. Okay. Melepaskan dunia ataupun tajarrud anid dunia dan bersikap zuhud terhadapnya. Yang ni pun dah kita baca. Pun dah lama juga. Dan yang ketiga baru dalam beberapa bulan dulu, iaitu yang ketiga, faktor yang ketiga, iaitulah qiyamul lail. Yang ini pun telah kita baca, bahawa dengan melakukan qiyamul lail, maka akan mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba. Dan hari ini insya-Allah kita lihat tajuk yang keempat ni, itu faktor yang terakhir daripada bab yang pertama. Bermaksud habis je faktor yang keempat ni, baru kita akan masuk kepada tajuk yang kedua di dalam kitab. Itu tajuk yang kedua dalam kitab. Baik, kita lihat yang keempat. Itulah faktor yang keempat ini, kata pengarang kitab, iaitu Dr. Aib bin Abdullah Al-Qarni, iaitu merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia bahawa faktor keempat ini agar kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan merenungi ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan faktor keempat ini supaya Tuhan cinta kepada kita, pada hamba-Nya, ialah dengan manusia ini merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud ayat-ayat Allah Ta'ala? Iaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sejauh mana, tuan-tuan, kita ni merenung kebesaran Tuhan ini. Sejauh mana kita ni berupaya untuk melihat sesuatu keadaan, melihat sesuatu kejadian, kita meyakini inilah tanda-tanda ataupun inilah antara bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya kita di zaman sekarang, dah tentulah kita dapat lagi dalam bentuk yang lebih jelas dengan apa yang menimpa seluruh dunia pada hari ini. Satu keadaan yang tak ada sama sekali manusia boleh menganggarinya, tuan-tuan. Sehingga tahun 2019 pun kita tak terbayang. Walaupun nama penyakit ni COVID-19, tetapi di awal tahun 2019 kita pun tak terbayang benda ni akan berlaku. Masa tu kita hidup dengan happy punya seronok, gelak tak habis-habis. Dan sehinggalah Allah Ta'ala menguji kita dengan keadaan yang kita alami pada hari ini. Baik, kita lihat apa kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
laayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Baik, itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran iaitu antara malam dan juga siang, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda orang-orang yang celik akal mereka. Apa maksudnya orang celik akal ni yang kata Allah ulul albab? Yang dikatakan ulul albab inilah mereka-mereka yang celik akal mereka. Bila mana dikatakan mereka yang celik akal, apabila mereka berupaya untuk merhatikan tentang kejadian langit dan juga bumi ini. Kejadian ni masih benda yang berlaku di langit dan bumi ini. Apa juga fenomena yang berlaku pada langit dan bumi ini tidak lain tidak bukan kesemuanya itu membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keduanya waqtilafil laili wan nahar, dan juga pertukaran antara malam dan siang. Sebab itu jika tuan-tuan perasan dalam Al-Quran banyak kali ayat-ayat yang berupa seperti ini. Afala ta'qilun, tidakkah kau fikirkan, kata Allah. Mengapa kamu tak berfikir? Afala tatazakkarun, kenapa mereka tidak cuba nak beringat? Afala tatafakkarun, kenapa mereka tak tafakur? Apa maksud tafakur? Untuk tafakur maksudnya ialah manusia fikir satu benda itu dengan secara yang mendalam. Kita bagi contohlah sikit. Dulu 2004, tahun 2004, pada bulan Disember, tak salah saya 26 Disember 2004, satu dunia dikejutkan dengan peristiwa tsunami. Peristiwa yang dianggap jarang-jarang berlaku. Dia berlaku tapi dia tak kuat. Tetapi 26 Disember 2004 tu adalah peristiwa yang tsunami yang berlaku cukup kuat, yang mengorbankan banyak nyawa. Maka kalau orang-orang yang beriman, yang Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab, ini dah tentulah mereka akan dapat merasakan ini antara kebesaran Allah Ta'ala yang Tuhan tunjukkan di atas muka bumi ini. Dia tengok je peristiwa, tuan-tuan, terus automatik dia kata, ya Allah, ya Rahman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, selamatkanlah kami. Janganlah kerana kemarahan-Mu menyebabkan kami dibebani dengan ujian-ujian balak dan musibah seperti ini, ya Allah. Akan terbit perasaan itu dalam jiwa manusia. Bila mana? Bila mereka menjadi orang-orang yang memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana ada juga manusia yang mereka ni seolah-olah tak diberi celik akal ni. Bila cerita je tentang tsunami ke atau peristiwa lain ke, dia katakan, oh ini sebab ini, oh ini sebab ini. Betul lah, asbab-asbab tu kita kaji dari segi geologinya, berlaku kerana itu maka ini berlaku. Betul. Kalau kita belajar gunung berapi, kononnya ada lava yang akan keluar. Betul. Dari segi geologinya begitu. Tetapi dari segi yang menjadikan ataupun yang menyebabkan fenomena itu berlaku, siapa yang menetapkannya itu?
Sebab tu orang yang beriman, orang yang celik akalnya, apa juga berlaku kepada mereka, tuan-tuan, dia akan terus nisbahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas mereka membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui bahawa Allah Taala lah Tuhan yang telah menjadikan semua keadaan ini. Lantas mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapakah orang-orang yang dikatakan ulul albab, iaitu orang celik akalnya ketika mereka merhatikan kejadian langit dan bumi dan mereka melihat pertukaran siang dan malam, itulah mereka ini, kata Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka-mereka yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka berdiri, wa qu'udan, dan ketika mereka duduk, wa ala junubihim, dan ketika juga mereka berbaring. Al-Imam Ibn Kathir rahimahumullah, yang meninggal pada tahun 774 Hijrah, dia karang satu tafsir namanya Tafsir Al-Quranil Azim. Al-Imam Ibn Kathir ketika dia menafsirkan ayat yang saya baca ni, tuan-tuan, dia ada sebut, dibawakan riwayat daripada Nabi SAW, iaitu Nabi pernah sebut, fasalli qa'iman, sembahyanglah kamu dalam keadaan kamu berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan, kalau kamu tak mampu, kamu duduk. Fa illam yastati' wa 'ala janbin, dan kalau kamu tak mampu juga, solatlah dalam keadaan kamu berbaring ataupun di atas rusuk, di atas lambung badan kita, artinya berbaring mengiringlah. Maka menunjukkan bahawa antara orang-orang yang dianggap mengingati Allah Ta'ala juga ialah orang-orang yang mereka ni senantiasa bersolat. Artinya orang yang memperhatikan, merenung ayat-ayat Allah Ta'ala ini dari sudut kejadian langit dan juga bumi, termasuklah yang merenung tentang pertukaran siang dan malam ini. Mereka ini Allah sifatkan orang yang sentiasa mengingati Allah. Yang Al-Imam Ibn Katsir kata, termasuklah mereka yang senantiasa bersolat dalam apa juga keadaan. Sebab apa? Solat ini tak boleh manusia tinggal. Solat ini, tuan-tuan, manusia kena buat dalam apa juga bentuk keadaan. Sekiranya dia mampu berdiri, dia kena berdiri. Dan jika tak mampu berdiri, maka dia duduk. Dan jika tak mampu duduk, maka di atas lambung, iaitu dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, seraya mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka merhatikan tentang penciptaan langit dan juga bumi, seraya mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia, ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Okay? Maka selamatkanlah kami, ya Allah, daripada azab siksaan api neraka. Tuan-tuan macam Allah sekalian, mungkin tuan-tuan dah lupa kot. Sebenarnya ayat ini telah pun kita baca masa bab yang pertama dulu. Okay, jika tuan-tuan masih ingat lagi, dalam faktor yang pertama, iaitu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran, disebutkan bahawa Nabi SAW ketika bangun tidur, inilah yang Nabi SAW baca ketika bangun daripada tidur. Okay, Nabi bangun daripada tidur, ketika itu yang meriwayatkan hadis ni itu Ibnu Abbas. Dia duduk di rumah Nabi, kerana pada ketika itu Nabi duduk di rumah isteri baginda yang bernama Maimunah.
Dan Maimunah ni pula merupakan mak saudara kepada Ibnu Abbas. Jadi pada malam berkenaan, malam ketika Nabi sedang tidur, Nabi nak bangun tidur, Ibnu Abbas dia mendengar apa yang semua Nabi buat. Daripada apa yang Nabi baca masa nak tidur sampai Nabi bangun tidur. Maka ini antara ayat yang Nabi baca ketika bangun daripada tidur. Okay. Jadi kita boleh ikutlah tuan-tuan. Salah satu daripada sunnah yang Nabi ajar kepada kita ni, bangun daripada tidur, bacalah surah Ali Imran ayat 190. Dan dalam riwayat dia kata bahkan Nabi menyambungnya. Menyambung terus ayat itu sampai penghabisan surah Ali Imran. Sebab Ali Imran ni ayat dia ada 200 je tuan-tuan. Surah Ali Imran ni ayat dia ada 200 saja. Jadi Nabi baca ayat 190 tadi tu, dan 191 sampai subhanaka faqina azabannar. Kemudian Nabi lanjutkan lagi baki 8 ayat tu. Nabi baca sampai 8 ayat, Nabi habiskan. Jadi kalau kita mampu, bacalah sampai habis. Tapi kalau kita tak mampu, bacalah juga 2 ayat ni sekurang-kurangnya. Okay. Kalau tuan-tuan ingat di kisah yang kita telah baca dulu tu, lagi menarik sangat. Nabi bangun tidur, sambil ketika itu disebut Nabi membersihkan mata baginda. Maksudnya bangun tidur ni tuan-tuan, bila kita bangun tidur, yang selalu kita buat tu, kita bersihkan taik mata kita tu merupakan sunnah. Merupakan sunnah Nabi. Cuma selama ni kita buat, tapi kita tak tahu itu sunnah. Kita buat ikut tabiat kita lah, fitrah kita, bangun kita bangun, tapi kita tak tahu itu sunnah. Sebenarnya Nabi sendiri bangun dan Nabi membersihkan kesan tidur di mata baginda sambil Nabi membacakan ayat dalam surah Ali Imran ini, 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh buat sikit. Tak boleh buat banyak, kita buat sikit, jadilah dulu. Asalkan kita mesti ada rasa cinta nak buat dengan apa juga perkara yang Nabi SAW kita buat. Baik, kata pengarang kitab lagi. Setiap kali kamu melihat sesuatu daripada ciptaan Allah, maka hal itu akan menghantarkan kamu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tuan-tuan, kalau kita melihat sesuatu daripada ciptaan Allah Taala ini, maka hal itu dia kata akan menghantarkan kita ni untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala tu sendiri. Yang ni susah saya nak cakap tuan-tuan, sebab dia berbalik. Dia akan berbalik kepada diri kita sendiri. Sejauh mana diri kita sendiri mengadaptasikan benda ni. Sebab benda-benda seperti ini kadang-kadang dia tak payah tunggu sampai besar dewasa. Kadang-kadang ketika kecil lagi pun tuan-tuan, ketika kita umur memayis atau nak hampir akhir balik, kalau Tuhan dah lorong pada hati kita ni suka melihat kebesaran dia, dia memang akan jadi keadaan seperti itu. Sebab tu bila kita baca sirah Nabi, sirah An-Nabawiyah, yang mana sirah ni selalu disebut ketika mandir Rasul, baru sebut cerita-cerita tentang Nabi. Jika tuan-tuan masih ingat, ada riwayat yang menyebut ketika Nabi berada di perkampungan Bani Sa'adah, itu ketika Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, perkampungan Bani Sa'ad, di perkampungan Bani Sa'ad. Dikatakan Nabi SAW ketika umurnya masih kecil ni, dia suka duduk, dia menyendiri dan dia melihat ke langit. Seolah-olah Nabi ketika kanak-kanak lagi, dia dah mula cuba untuk memperhatikan dan melihat fenomena-fenomena alam. Itu yang pernah saya sebut kepada tuan-tuan, kita ni zaman sekarang, zaman moden. Kita hari ni dengan ledakan maklumat internet ni, macam-macam benda dah kita boleh tengok. Dulu kita nak tengok space, nak tengok angkasa raya ni pun maklumat tak banyak. Kod-kod ada pun dalam buku sains kot. Kalau zaman tuan-tuan yang mungkin lebih jauh umur dari saya, mungkin tuan-tuan belajar namanya ilmu hayat. Betul? Ilmu hayat.
Ada siapa ambil ilmu hayat sini? Saya tak, saya zaman jenis baru. Sains, namanya sains, ilmu sains je lah, ataupun sains je. Kalau surah rendah tu dia mula dengan alam dan manusia. Sebab alam dan manusia tak ada dah, diganti sains. Jadi sebelum tu, generasi-generasi yang sebelum tu lagi, tajuknya sains panduan. Sains panduan sebelum tu. Sebelum sains panduan tu baru ilmu hayat. Dahsyat tuan-tuan. Itu yang ada nama pelajaran, saya ingat lagi, ilmu tawarikh. Betul? Ilmu tawarikh, sejarah. Sampai orang salah sebut ilmu tarawih katanya. Bukan tarawih itu sembahyang tarawih. Tawarikh. Tawarikh ni diambil pada tarikh. Tarikh itu sejarah. Okey, disebut sebagai ilmu tawarikh. Itu dahsyat nama-nama pelajaran-pelajaran kita dulu. Baik, maka dikata setiap kali kamu melihat suatu ciptaan Allah Ta'ala itu, maka hal itu akan menghantarkan untuk kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang saya suka ulang-ulang cerita ni. Itu yang saya sebut bertonton. Saya suka dengan lagu Iwan tu. Lihatlah gunung yang tinggi, Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah laut yang luas, Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Bukan tak ada makna lagu dia tu, ada makna. Maknanya ni menceritakan tentang orang-orang yang merenung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan biasa-biasa lagu tu, maksudnya sangat jelas dan maksudnya sangat dituntut dalam Quran tu sendiri. Sebab Quran sendiri suruh kita merenung ciptaan Allah Ta'ala ni. Sebab saya sebut bertonton dulu, saya suka tengok. Sebab kita zaman canggih ni, tuan-tuan, kita ada YouTube dan sebagainya, kita boleh tengok space. Kadang-kadang dia perakam video daripada ISS, tengok daripada atas. Kita nampak bumi tu, ya Allah, itu punya bumi yang kita duduk ni, Masya Allah. Sedangkan di bawah bumi kita tu tak tahu apa benda yang menerapungkan bumi itu. Tarikan graviti ke apa ke, Masya Allah, sangat hebat. Dan dikelilingi bumi kita lihat pula planet-planet lain yang sedang berada pada kitaran mereka, yang sedang berada pada paksi mereka, yang mereka ini saling berjalan dan tak ada siapa pun yang mendahului sesiapa. Bulan dan bulan tidak mendahului matahari, bahkan mereka menurut berada pada orbit. Wa kullun fi falaqin yasbahun, dan kesemua mereka itu yang berada dalam sistem suria itu, sistem falak ini, mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maksud apa bertasbih? Bermaksud mereka ikut titah dan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Tuhan tak bagi, jangan potong, jangan potong. Ikut peraturan. Dan ternyata mereka tunduk. Kita kalau lari dalam dalam bulatan trek merah tu, tuan-tuan, kita nampak orang lambat depan kita potong. Lambat sangat kan. Nak jogging slow pula, kita nak jogging laju, potong. Tak kira walaupun dia kat depan kita, potong. Main basikal kirin, acara kirin, duduk satu pusingan. Tak kira, potong. Cari masa je. Tapi yang katakan manusia tu yang lemah tu macam-macam jadilah, belanggar sana, belanggar sini. Tetapi semua bumi, peredaran bumi, bintang, planet yang Quran aturkan ini, mereka sedikit pun tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah sebut dalam surah Yasin, wal qamara qaddarna manazil. Dan bulan, kata Allah, telah kami tetapkan kedudukannya. Manazil maksudnya tu line yang duduk dalam orbit tu, dia takkan lari daripada itu. Itu sebab tuan-tuan, kita ni jangan mengkesampingkan ilmu sains, ilmu geologi, jangan. Sebab ilmu-ilmu ni dia penting juga untuk kita memahami fenomena-fenomena alam yang akhirnya akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada di setengah tempat di sebahagian surau dan masjid, ada juga saya baca satu kitab namanya Tauhid Fakta Sains, yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Majid Aziz Al-Zindani. Saya suka baca kitab tu, kitab Tauhid. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, walaupun dia perbahasan tentang Tauhid, tapi dia kaitkan dengan sains. Sebab banyak kita akan menemui penemuan-penemuan yang maha hebat ini hasil daripada apa yang disebut oleh Quran dan apa juga yang dijumpai oleh sains. Sebab tu dalam Quran sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita tak nak tengok yang di luar sana, yang planet ni yang lebih hebat di luar sana, yang paling dekat dengan kita, tuan-tuan, siapa? Diri kita sendiri. Yang paling hampir dengan kita ialah diri kita sendiri. Quran kata wa fi anfusikum, dan dalam diri kamu ini, kata Allah, afala tubsirun, kenapa kamu tak nak melihat? Tadi saya sebut tentang apa? Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala taqilun, termasuk afala tubsirun, kenapa tak lihat? Sebab Quran, Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa kita ni, diri kita ni pun dah sangat special. Sangat special, tuan-tuan. Dalam banyak makhluk-makhluk yang Allah jadikan atas muka bumi ni, kita lah paling special. Sebab Quran kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Tengoklah makhluk lain, tuan-tuan, makhluk lain jalan merangkak. Kita Allah Ta'ala bagi duduk jalan berdiri. Ui, hebat, tuan-tuan. Cuma cerita labu-labi je lah. Orang nak jadi manusia, dia pun nak jadi harimau pula. Kesian buat tengok, tuan-tuan, kan. Kita nak jalan tegak, dia pun nak jalan, tak pasal tiba-tiba nak jalan duduk merangkak pula. Harimau, tuan-tuan, kalau dia boleh bercakap lah, dia pun nak kata dia pun nak berdiri macam kita juga. Tapi tak boleh. Yang kedua, apa special manusia? Yang special manusia ialah ketawa, boleh gelak. Sebab dia katakan bahawa ketawa juga merupakan fitrah manusia. Ada orang tanya, Ustaz, betul ke kita Islam ni tak boleh gelak-gelak? Saya kata, siapa kata Islam tak boleh gelak? Tuan-tuan, Nabi SAW dalam riwayat, yang pertama lewat riwayat hadis Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Abu Daud dan At-Tirmizi, tak salah. At-Tirmizi. Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi kita pun pernah bergurau. Dan satu riwayat dikatakan Nabi pernah bergurau dengan seorang budak kecil yang dia nak naik di atas unta. Maka Nabi katakan dia, kamu tak boleh naik atas unta tu. Kalau kamu nak naik atas anak unta. Nangis budak tu. Dia tak boleh pula naik, katanya. Nabi kata, yang dikatakan anak unta tu, mak unta tu jugalah anak unta. Kan kalau mak unta tu pun sebelum dia jadi mak, dia kan dilahirkan oleh mak ayah dia juga sampai dia jadi mak.
Sampai dia jadi anak, kena budak jadi mak. Maka budak tu kata, oh ya ke? Nampak tuan-tuan? Nabi pun bersenda gurau. Lepas tu jangan kita kata Nabi ni Syria, tak tuan-tuan. Saya baru ni lah kat 2 bulan lah, hantar dalam Facebook sajalah tuan-tuan, gurau. Hidup kita kena gurau tuan-tuan. Isteri saya pagi tu, dia suruh saya cari madu. Saya pun dah terdengar isteri suruh cari madu ni. Kita pun orang lelaki ni pun faham lah tuan-tuan, memang suka gelak lah. Saya pun saja kata, cari madu? Bukan madu itulah, madu nak masak ni, dia kata. Saya pun kata, saya pun masuk dalam Facebook, hari ni isteri suruh cari madu. Dah seronok dah, rupanya madu nak buat masakan. Entah mana punya seorang, dia kata, Ustaz, boleh ke gurau-gurau macam ni, katanya. Marah dia tuan-tuan. Saya kata, tak apa salahnya gurau, katanya. Bahkan Nabi SAW sendiri pun bergurau. Dari riwayat yang lain disebut, ada satu wanita tua datang jumpa Nabi, dan wanita ni sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah makcik ni besok masuk syurga? Apa Nabi kata dia? Makcik tak boleh masuk syurga, makcik. Menangis dia tuan-tuan, balik. Nabi panggil dia balik. Wahai makcik, yang saya katakan makcik tak boleh masuk syurga tu bukan tak boleh masuk syurga. Sebab di syurga besok tak ada makcik-makcik dah, semua orang muda. Oh ya ke? Semua kita yang walaupun dah jadi makcik, dah jadi orang tua, besok kat syurga besok kita jadi muda. Itu sebab saya kata makcik-makcik tak ada di syurga. Yang di syurga ni yang muda-muda belaka. Nampak tuan-tuan cara Nabi bergurau? Bermaksud Nabi bergurau, tapi gurau Nabi bukan gurauan yang tipu-tipu ni, tak. Okay, gurauan Nabi adalah gurauan yang betul, yang tepat. Jadi kita pun nak bergurau pun guraulah dengan cara yang betul. Jangan bergurau duk nipu orang. Jangan duk buat lawak yang menceritakan tentang aib orang. Hari ni orang punya lawak, dia cerita hidung dia, dia cerita dahi dia, rambut tak ada, jadi bahan lawak. Itu buat apa tuan-tuan? Bukan itu dah jauh oleh agama kita. Dulu saya ingat dulu era 80-an banyak lawak-lawak jenis macam tu. Lawak-lawak yang jenis sebut kekurangan diri tu, keaiban diri tu. Kalau pendek-pendek, kalau gemuk-gemuk. Sedangkan ini semua adalah ciptaan Allah Ta'ala yang sama sekali tak boleh kita mempermain-mainkan ciptaan ataupun kejadian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nak gurau boleh, nak melawak boleh, tapi biarlah bergurau dan melawak dengan cara yang betul, dengan cara yang bukan menipu dan sebagainya. Baik tuan-tuan, saya dah dengar bunyi masuk waktu tadi kita ikutlah SOP yang ditetapkan. Masuk waktu kita berhenti, dan insya-Allah jika kita ada kelapangan masa, kita akan jumpa lagi untuk kita bahaskan beberapa lagi daripada perbahasan berhubung dengan kitab Ihfazillah Yahfazka ini. Jadi masa sama kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan doa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jamana hadza jamal marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah Rahmanir Rahim, ya Hayyul Qayyum Rabbal Alamin. Ya Allah, sehingga redai telah kami lakukan pada malam ini, ya Allah. Dengan kuliah ilmu yang kami laksanakan pada malam ini, ya Allah.
Jadikanlah ianya sebagai wasilah kepada kami. Lalu kau manjangkan usaha kami dalam mentaati kehendak dan perintah-Mu, ya Allah. Jadikanlah ianya sebagai wasilah kepada kami dan kau menyembuhkan penyakit-penyakit yang kami hadapi, ya Allah. Dan jadi sebagai wasilah kepada kami dan kau menyelamatkan kami dan bebaskan kami dari segala mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit COVID-19 dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang meredai tak apa kami lakukan pada malam ini, ya Allah. Yang kau ilmu yang kami laksanakan pada malam ini, ya Allah. Jadikanlah sampailah pahala kami ini kepada arwah ibu bapa kami, atau arwah datuk nenek kami, atau arwah keturunan-keturunan kami. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat daripada apa yang dilakukan oleh kami, ya Allah, tanpa muram pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.